Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Bersama saya lagi Cikgu Khairul Anwar bin Abdul Rahman dalam mata pelajaran Matematik tahun 4. Kita masuk kepada tajuk wang pada hari ini. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.1 operasi asas wang. Manakala standard pembelajaran pada hari ini, kita akan lihat kepada dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama 3.1.1 menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM100,000. Dan standard pembelajaran yang kedua ialah 3.1.2 menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan RM100,000. Murid-murid yang cikgu kasihi, apabila kita masuk ke dalam sesuatu unit, perkara pertama yang perlu kita ketahui ialah bagaimanakah caranya kita hendak menulis sesuatu unit itu dalam ayat matematik. Begitu juga dengan bagaimana kita hendak menulis ayat matematik untuk wang. Murid-murid yang cikgu kasihi, apabila kita masuk ke dalam tajuk wang, perkara pertama yang perlu kamu ketahui dan cikgu rasa telah pun kamu kuasai, iaitu berkenaan dengan operasi tambah dan tolak melibatkan fakta asas. Kerana operasi tambah dan tolak untuk tajuk wang tidak akan lari daripada operasi nombor dalam bentuk lazim, seperti mana yang tertera di slide, iaitu 25,400 tambah 2,345. Hasil tambahnya ialah 27,745. Bagaimana kita hendak terjemahkan operasi bentuk lazim ini ke dalam operasi bentuk lazim melibatkan unit wang? Mari kita lihat. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita menulis semula nombor dalam bentuk lazim ini, cuma kita tambahkan dengan simbol RM di hadapan, di mana simbol RM ini mestilah ditulis secara selari. Manakala nombor yang di belakang itu ditulis mengikut nilai tempat. Dan operasi tambahnya dilakukan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Murid-murid yang cikgu kasihi, satu nombor dalam bentuk wang boleh ditulis dengan diletakkan dua sifar pada dua tempat perpuluhan. Contohnya RM18 ringgit boleh ditulis seperti ini, iaitu RM18 ringgit titik perpuluhan dan di belakangnya diletakkan dua sifar. Sekejap nanti kita akan lihat apakah yang diwakili oleh dua sifar tersebut. RM628 boleh juga ditulis seperti ini dan RM3576 boleh juga ditulis seperti ini. Baik, mari kita lihat apakah yang membezakan di antara nombor yang bertulisan hitam dan juga sifar yang dituliskan dengan warna merah. Baik. Dalam tajuk wang, kamu akan melihat kepada dua nilai rumah, iaitu nilai ringgit dan juga nilai sen. Ya. Jadi RM18 mewakili nilai ringgit, manakala dua sifar di belakang mewakili nilai sen. Jadi fakta asasnya
RM1 bersamaan dengan 100 sen. Jadi titik perpuluhan ini memisahkan di antara rumah ringgit dan juga rumah sen. RM18 ditulis seperti ini. Begitu juga dengan RM3,485 ditambahkan dengan 2 sifar di 2 tempat perpuluhan, maka ditulis seperti ini. Baik. Sekarang, mari kita lihat kepada standard pembelajaran kita yang pertama, iaitu melibatkan operasi tambah. Diberi satu pakej pelancongan yang perlu dipilih. Yang perlu dipilih oleh Bapa Rani untuk membawa anaknya pergi melancong. Soalan yang dikemukakan, berapakah jumlah harga pakej A untuk 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak? Pakej A, harga untuk dewasa ialah RM7,800 seorang, manakala harga bagi kanak-kanak ialah RM5,460. Jadi, jika dituliskan dalam bentuk ayat matematik, maka akan jadi seperti ini, iaitu RM7,800 tambah RM7,800 dan ditambah dengan harga kanak-kanak RM5,460. Ayat matematik ini mesti ditulis dalam bentuk lazim seperti ini. Jadi, sila pastikan susunan RM ditulis secara selari dan begitu juga dengan nilai nombor yang ada bagi setiap nilai ringgit yang diberikan. Maka bolehlah kita menambah nombor ini. Jadi, kita lihat sifar tambah sifar tambah sifar, maka jawapannya ialah sifar. Sifar tambah 6, 6. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. 2 di tangan. 7 tambah 7, 14. Tambah 5, 19. Tambah 2, 21. Jadi berapakah jumlah harga pakej A untuk 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak? Jawapannya ialah RM21,060. Pastikan susunan nombor ditulis mengikut turutan yang betul. Mari kita lihat contoh yang kedua. Jadual menunjukkan wang dalam beberapa akaun ibu dan bapa Watson. Kamu boleh lihat gaji, simpanan dan juga amanah saham melibatkan ibu Watson dan bapa Watson. Soalan minta kepada kamu berapakah jumlah wang ibu Watson. Kita lihat pada ruangan petak ibu Watson yang mempunyai 2 nombor yang mewakili gaji dan juga simpanan. Jadi ayat matematik yang kita perlu tulis ialah simpanan iaitu RM23,156.75 ditambah dengan gaji ibu Watson iaitu RM4,857. Ayat matematik ini diterjemahkan ke dalam bentuk lazim. Seperti ini. Jika kita lihat pada nilai gaji tidak diletakkan sen, tetapi kita boleh meletakkan 2 sifar di belakang sebagai mewakili rumah sen. Maka sekarang barulah kita boleh tambah dengan betul. Ingat, apa yang telah kita pelajari dalam tajuk perpuluhan, di mana selepas rumah sah mesti ada titik perpuluhan. Dan selepas itu kita boleh letak sifar yang mewakili satu tempat perpuluhan atau 2 tempat perpuluhan. Untuk nilai ringgit dan sen, kita mesti letak 2 sifar yang mewakili
2 tempat perpuluhan. Baiklah murid-murid. 5 tambah sifar, jawapannya ialah 5. 7 tambah sifar, 7. Jangan lupa letakkan titik perpuluhan yang memisahkan antara rumah sen dan rumah ringgit. 6 tambah 7, 13. 1 di tangan. 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. Ya, 1 di tangan. 1 tambah 8, 9 tambah 1, 10. Turunkan sifar di bawah. Letakkan 1 di atas. 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8 dan 2 tambah sifar, 2. Maka, berapakah jumlah wang Ibu Watson? Iaitu RM28,013.75. Sekarang, kita lihat kepada soalan ketiga. Soalan ketiga diberi RM23,486.50 ditambahkan dengan nilai X dan menjadi RM63,392.80. Murid-murid, kaitkan tambah dengan tolak. 4 tambah petak kosong bersama dengan 9. Untuk mencari petak kosong, hasil tambah ditolak dengan nombor yang pertama, iaitu unsur yang pertama. Di sini ialah 4. Jadi 9 tolak 4, maka jawapannya 5. Jadi perkara yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, kita perlu ambil hasil tambah ditolakkan dengan nombor yang pertama. Seperti ini. Ya. Iaitu RM67,392.80 ditolakkan dengan RM23,486.50. Kita terjemahkan dalam bentuk lazim seperti ini. Ya. Sifar, tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, 3. Okey, 2 tolak 6. 2 tolak 6 tidak boleh. Maka dipinjam pada rumah 9. 9 pinjam 1 tinggal 8. 1 dibawa kepada rumah 2 menjadi 12. 10 tambah 2, 12. 12 tolak 6, 6. 8 tolak 8 sifar. 3 tolak 4 tak boleh, pinjam daripada rumah 7. 7 tinggal 6. 1 dibawa kepada rumah 3 menjadi 13. 13 tolak 4 sama dengan 9. 6 tolak 3, 3. 6 tolak 4, tolak 2 bersamaan dengan 4. Jadi, kesimpulannya, RM23,486.50 ditambah dengan RM43,906.30 menjadi RM67,392.80. Cikgu harapkan murid-murid faham akan penerangan yang diberikan berkaitan dengan operasi tambah. Sekarang, mari kita lihat pula kepada operasi tolak. Baik. Diberi satu iklan kepada kamu untuk kamu lihat melibatkan Pro2 Alza 1.5 SE Auto yang berharga RM56,600. Pro2 Arus 1.5 SE Auto yang berharga RM77,200. Dan Pro2 Beza 1.3 yang berharga RM41,890. Soalan berkehendakkan kamu, berapakah kurangnya harga Pro2 Alza berbanding dengan Pro2 Arus? Jadi, ayat matematik yang perlu kamu terjemahkan dalam bentuk lazim adalah seperti berikut. Iaitu RM77,200 ditolakkan dengan RM56,600. Maka sifar tolak sifar, jawapannya sifar. Sifar tolak sifar, jawapannya sifar. 2 tolak 6 tidak boleh, pinjam pada rumah 1000, iaitu 7. 7 pinjam 1 tinggal 6. Okey. Jadi 1 dibawa pergi pada rumah ratus bersamaan dengan 10. 10 tambah 2, 12. 12 tolak 6, jawapannya ialah 6. 6 tolak 6, sifar. Dan 7 tolak 5, 2. Maka jawapannya ialah harga Pro2 Alza kurang RM20,600 berbanding dengan harga Pro2 Arus. Kita lihat contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, diberikan kepada kamu satu jadual yang melibatkan peruntukan untuk kerja amal sebanyak RM85,000. Daripada RM85,000, RM35,500 digunakan sebagai sumbangan alumni kepada sekolah, RM30,287.95 digunakan untuk baik pulih rumah anak yatim dan selebihnya adalah bantuan kepada murid-murid miskin. Soalan, berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin? Kamu perlu tahu bahawa jumlah keseluruhan duit adalah RM85,000 dan telah pun dibuat dua perbelanjaan. Jadi, kita tuliskan dalam bentuk lazim seperti ini, di mana kita akan selesaikan satu persatu dengan cara yang pertama mengambil jumlah peruntukan iaitu RM85,000 ditolakkan dengan sumbangan alumni kepada sekolah dahulu. Okey, jadi kita selesaikan bentuk lazim ini dan perlu ingat dalam konsep mengumpul semula, pastikan kamu menulis nilai yang dipinjam. Okey, jadi sifar tolak sifar jawapannya sifar, sifar tolak sifar sifar, sifar tolak 5 tak boleh. Maka kita akan pinjam pada rumah 5. Pinjam rumah 5, 5 akan tinggal 4. Jadi sifar, pinjam 1 akan jadi 10. Jadi 10 tolak 5, 5. 4 boleh tak tolak dengan 5? Tak boleh. Kita pinjam pada rumah 8. Rumah 8 pinjam 1, tinggal 7. Okey. Dan 1 bersama dengan 10 dipinjam pada 4 menjadi 14. 14 tolak 5 bersama dengan 9. 7 tolak 3 iaitu 4. Maka selepas sumbangan alumni kepada sekolah, baki duit ialah RM49,500. RM49,500 ini mesti ditolak pula dengan baik pulih rumah anak yatim iaitu sebanyak RM30,287.95. Kita tulis seperti ini. Ya. Baik, kalau kita tengok tadi, tidak ada nilai sen yang ditulis. Tetapi dengan menggunakan konsep perpuluhan, maka kita akan letak titik perpuluhan yang memisahkan antara nilai sen dan juga nilai ringgit seperti ini. Ya, dengan menambah dua sifar di belakang, dua tempat perpuluhan. Sekarang barulah kita boleh mencari bantuan kepada murid miskin. Jadi seperti mana kita tahu bahawa sifar tidak boleh ditolak dengan 5. Kita perlu pinjam dengan nombor yang di sebelah. Jadi nak pinjam sebelah pun sifar, pinjam sebelah pun sifar, pinjam sebelah pun sifar, yang boleh dipinjam hanya pada rumah ratus, iaitu 500. 5 pinjam 1 akan tinggal 4. Dan akan pergi pada sifar ini, rumah puluh, iaitu bersama dengan 10. 10 pinjam pada rumah sa, tinggal 9. Rumah sa menjadi 10. Pinjam pada per 10, 1 akan tinggal 9 dan akan jadi 10 pada nilai sifar ini, dan per 100 juga memerlukan pinjaman daripada per 10. Jadi per 10 daripada 10 tinggal 9 dan akhirnya per 10 per 100 yang menjadi 10. Jadi 10 tolak 5 bersamaan dengan 5, 9 tolak 9 sifar, jangan lupa titik perpuluhan. 9 tolak 7 2, 9 tolak 8, 1. 4 tolak 2, 2. 9 tolak sifar, 9. 4 tolak 3, 1. Maka berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin? Ini dia. Bantuan yang diberikan kepada murid miskin ialah RM19,212.05. Ya. Jadi cikgu suka apabila melibatkan dua lapis operasi tolak, cikgu suka kamu melakukan operasi seperti ini yang melibatkan dua operasi. Jadi kita dapat lihat dengan jelas operasi yang dilaksanakan. Mari kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okay. Dalam soalan yang ketiga melibatkan penggunaan anu. Penggunaan anu. Okay. Jadi operasi yang ditunjukkan kepada kamu di mana nilai yang besar ditolak dengan nilai yang kecil, iaitu 68,476 ditolakkan dengan
nilai dalam kotak, nilai X, okay, dan hasil tolaknya ialah RM23,936.30. Jadi yang perlu dilakukan ialah RM68,476 ditolak dengan RM23,936.30. Maka jawapannya ialah RM44,539.70. Baik, sekarang cikgu ingin mengemukakan satu soalan kepada kamu, iaitu soalan yang memerlukan kamu berfikir. Soalan kebat, iaitu RM49,273 ditolakkan dengan RM5,881.60 bersamaan dengan satu segitiga yang ditolakkan dengan RM20,478.19. Berapakah nilai yang diwakili oleh segitiga tersebut? Jadi perkara pertama yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu menolak ayat matematik yang lengkap, iaitu RM49,273 ditolakkan dengan RM5,881.60 dalam bentuk lazim seperti ini. Okey? Jadi penyelesaian yang perlu kamu lakukan seperti biasa, nombor yang boleh ditolak kita akan tolak, nombor yang tak boleh tolak kita akan pinjam. Jadi sifar tolak 6 tak boleh, pinjam pada rumah 3, rumah 3 pinjam 1 tinggal 2. Jadi rumah sifar menjadi 10. 10 tolak 6 bersama dengan 4. 2 tolak 1, 1. Jangan lupa titik perpuluhan, jangan lupa. Okay. 7 tolak 8 tak boleh, pinjam pada rumah 2. Rumah 2 pinjam 1 tinggal 1. 1 daripada rumah 2 dibawa pergi kepada rumah 7 menjadi 10. 10 tambah 7, 17. 17 tolak 8 bersama dengan 9. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam dekat rumah 9. Rumah 9 pinjam 1 tinggal 8. Jadi 1 dipinjam bersama dengan 10. Ditambah dengan 1 menjadi 11. 11 tolak 8 bersama dengan 3. 8 tolak 5, 3. Dan 4 tolak sifar bersama dengan 4. Jadi ayat matematik RM49,273 ditolak dengan RM5,881.60 bersamaan dengan RM43,391.40. Adakah ini jawapan untuk segitiga tersebut? Tidak. Tidak. Apa yang perlu kamu lakukan ialah hasil tolak yang kamu perolehi itu mestilah ditambah dengan hasil dengan nombor yang hendak ditolakkan dengan segitiga. Okey, jadi apabila kita tambah, maka kita akan dapat jawapan seperti ini. Jadi nombor yang sepatutnya ada pada segitiga tersebut ialah RM63,869.59. Baiklah murid-murid. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menonton tayangan video yang telah pun cikgu sediakan yang diperolehi daripada buku teks matematik tahun 4 Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mendapatkan perbezaan nilai wang antara dua nilai wang ini, tulis dalam bentuk lazim. Nilai wang ini tidak ada sen, maka kita tulis sifar di sini. Sifar tidak boleh tolak 30. Ambil RM1 dari 6, tukarkan kepada 100 sen. 100 sen tolak 30 sen, bakinya 70 sen. 5 tidak boleh tolak 6. Ambil 1 dari 7. 15 tolak 6, 9. 6 tolak 3, 3. 4 tidak boleh tolak 9. Ambil 1 dari rumah 1000. 14 tolak 9, 5. 7 tolak 3, 4. 6 tolak 2, 4.
jangan lupa simbol RM harus ditulis. Maka bakinya ialah RM44,539.70. Demikian tadi penerangan berkaitan dengan operasi tambah dan operasi tolak melibatkan wang. Cikgu harapkan penerangan yang diberikan kepada kamu tadi telah pun kamu fahami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.